ramai yang confused berkenaan dengan apa sebenarnya perbezaan di antara kedua entiti perniagaan ni. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan perbezaan di antara entiti perniagaan perkongsian konvensional ataupun kita kenali sebagai perkongsian enterprise dengan satu entiti perniagaan lain yang anda boleh daftarkan, iaitu perkongsian liability terhad ataupun PLT. Mungkin ramai saya percaya di luar sana dah biasa mendengar nama perkongsian enterprise dan mungkin dah ramai pun yang guna, yang mana ianya adalah satu perniagaan enterprise. Perniagaan enterprise ni anda boleh daftarkan dengan seorang pemilik yang dinamakan sebagai milikan tunggal. Tapi kalau anda memiliki lebih daripada seorang pemilik, itu dinamakan sebagai perkongsian. Jadi perkongsian itulah yang kita namakan sebagai perkongsian konvensional. Ada satu lagi jenis entiti perkongsian yang mungkin ada di antara anda pernah dengar ataupun mungkin ramai lagi yang belum pernah dengar. Mungkin ini pertama kali anda dengar, iaitu perkongsian liability terhad atau PLT. Dinamakan juga sebagai LLP. Bila ramai yang tak pernah dengar, mungkin ada yang pernah dengar, tapi yang saya pasti ramai yang confused berkenaan dengan apa sebenarnya perbezaan di antara kedua entiti perniagaan. Lebih-lebih lagi pada anda yang nak menggunakan perniagaan ataupun nak mendaftar dengan rakan kongsi yang lebih daripada 2 orang bila anda nak menjalankan perniagaan secara partnership. Video ni insya-Allah saya harapkan dapat membantu anda untuk membuat keputusan dan untuk memahami berkenaan dengan perbezaan di antara kedua-dua entiti perniagaan ni. Yang pertama, perkongsian enterprise ni dia merupakan lesen. Bila kita sebut je enterprise, dia adalah lesen. Lesen ni makna kata dia hendaklah diperbaharui. Dia ada tamat tempoh antara 1 ke 5 tahun, bergantung anda daftar tempoh berapa lama. Jadi bila habis tempoh, anda kena ingat untuk perbaharui lesen. Tapi PLT ni dia adalah perbadanan. Dia macam syarikat lah. Macam syarikat. Syarikat sendian berhad, macam syarikat berhad. Jadi bila kata macam syarikat ni, dia ada banyak kelebihan yang ada pada syarikat, dia juga ada. Okey? Tempoh kewujudan dia adalah berterusan. Dia akan terus menerus wujud. Sehingga mana? Sehingga anda tutup secara rasmi di SSM. Kalau tak tutup, dia kewujudan dia akan berterusan. Tak perlu renew. Okey? Jadi yang anda kena buat hanya perkara-perkara tertentu yang telah ditetapkan dalam Akta PLT. Dianya boleh memiliki harta atas nama dia, boleh saman dan disaman atas nama dia sendiri. Banyaklah kelebihan yang ada pada sendian berhad, syarikat berhad, dia juga ada. Sebab tu orang kata juga PLT ni adalah hybrid di antara enterprise dengan syarikat sendian berhad. Yang kedua, apa lagi kelebihan yang ada pada perkongsian enterprise ni adalah daripada segi bilangan rakan kongsi. Perbezaannya adalah bilangan rakan kongsi untuk perkongsian konvensional ni adalah di antara 2 ke 20 orang sahaja. Untuk PLT, rakan kongsi dia daripada 2 ke unlimited. Tidak ada jumlah maksimum. Sekiranya anda nak menjalankan perkongsian yang lebih daripada 20 orang, jadi pilihan yang ada pada anda tak lain dan tak bukan adalah PLT lah. Okey? PLT ataupun anda pergi kepada syarikat sendian berhad. Untuk enterprise dah tak boleh dah sebab maksimum dia 20 orang. Perbezaan yang ketiga adalah daripada segi pemilikan warga asing tak dibenarkan untuk enterprise perkongsian. Tapi berbeza dengan PLT, pemilikan warga asing dibenarkan. Makna kata kalau anda nak ada partner daripada orang foreigner, jadi pilihan yang ada pada anda adalah PLT. Ataupun anda pergi kepada syarikat sendian berhad. Untuk enterprise perkongsian, anda tak boleh ada rakan kongsi warga asing. Yang keempat, perbezaannya adalah daripada segi orang sahaja yang boleh jadi pemilik ataupun rakan kongsi. Dekat sini, syarikat
pun boleh jadi rakan kongsi. Kenapa perlunya syarikat yang jadi rakan kongsi? Tak cukup ke orang biasa yang jadi rakan kongsi? Ini apabila anda nak membentuk syarikat induk anak syarikat. Okey? Bila syarikat induk dengan anak syarikat, macam mana dia boleh jadi macam tu? Ialah apabila pemilikan anak syarikat itu adalah oleh syarikat induk. Sebab tu dia akan jadi ada anak syarikat, ada syarikat induk. Jadi kalau anda nak buat syarikat induk dengan anak syarikat, anda tak boleh buat dengan enterprise perkongsian. Anda kena ubah kepada syarikat PLT ataupun anda boleh pergi kepada syarikat seniam berhad ataupun berhad. Itu pilihan yang ada pada anda lah. Yang kelima, daripada sudut pendaftaran untuk enterprise, anda kena buat ke SSM direct atau portal EasyBiz. Kalau anda nak buat online, anda boleh buat melalui portal EasyBiz. Tapi kalau anda nak pergi direct ke SSM, pun boleh untuk perkongsian enterprise. Untuk PLT, anda hanya boleh buat melalui portal MyLLP. Ini nama portal tu lah. Okay? Nak daftar hanya melalui portal MyLLP. Anda tak boleh pergi direct ke SSM. Itu beza dia. Untuk perkongsian enterprise, anda boleh pergi ke SSM kalau anda tak nak buat melalui portal EasyBiz. Ini adalah perbezaan dia. Okay? Saya harapkan anda boleh clear berkenaan dengan perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua entiti perniagaan ni. Sebenarnya bila kerajaan ataupun SSM mewujudkan entiti baru macam PLT ni pada tahun 2012, dia mula berkuat kuasa pada tahun 2013, sepatutnya ia menjadi satu alternatif lah kepada usahawan untuk mendaftarkan perniagaan mereka di SSM. Tapi bila banyak sangat pilihan ni, mungkin kita jadi confused. Kita tak tahu yang mana satu yang bagus, yang patut kita daftarkan. Jadi, saya harapkan penjelasan saya berkenaan dengan perbezaan di antara kedua entiti perniagaan ni, anda clear, jelas, faham. Yang paling penting ianya dapat membantu anda. Alright? Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.